Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para jemaah, para penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi yang mulia ini, pagi Jumaat 19 hari bulan 2 2020, kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir Suratun Nahli. Suratun Nahli ini surah yang ke-16, juzuk yang ke-14. Ayat kita sambung pada kali ini iaitulah bermula ayat 90. Ayat ini disebut oleh para alim ulama ajma'u ayatin fil akhlaqi wal adab. Ayat yang orang panggil yang lengkap, ajma'u ayat. Mana satu ayat ini saja mengandungi ilmu keadilan, ihsan, buat baik kepada orang yang sepatutnya dibuat baik, dan juga 3 arahan, 3 tegahan. Allah Ta'ala larang daripada fahsya, mungkar dan kejahatan, al-baghyu. InsyaAllah ini ayat yang kita akan bincangkan dalam siri ini. Kita baca dulu 1-2 ayat. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. Dia panggil ajma'u ayatin, ayat yang lengkap tentang melakukan perkara yang baik dan meninggalkan perkara yang buruk. Baik para jemaah sekalian, sebelum kita masuk terus perbicaraan kita pada hari ini, kita tengok ayat yang kita baca semalam, iaitulah ayat 86 87, cerita tentang apabila puak-puak kafir ni dia tengok berhala yang dia sembah. Tengok ayat 86, wa idza ra'al ladzina asyraku syuraka'ahum qalu rabbana haula'il ladzina kunna nad'u min dunik. Jadi apabila puak kafir ni tengok berhala dia, sekali ni dia dalam neraka, dia pun marah. Dia kata, ya Rabbi, ni sembahan kami dulu ni ada sekali di sini ni, kenapa? Maka dan berhala pun jawab, innakum lakadzibun, bohong, mana aku tahu kau sembah aku di batu, kayu, kubur yang kamu pergi gosok, pergi sembah aku tu buat apa? Maka di sini ada 2 perbincangan ulama. Kenapa dalam ayat ini asbatalil asnam nutqan, Allah Ta'ala sabitkan bagi berhala tu bercakap. Bila penyembah dia kata ni sembahan kita, berhala kata qalu fa'alqau ilaihimul qaul innakum lakadzibun, kamu bohong, mana ada aku, mana sembah aku. Kata di dalam suratul kahfi, Allah nafikan berhala ni bercakap, fada'auhum falam yastajibu lahum,
Berhala panggil, puak kafir panggil, berhala tak jawab. Jawab di ulama tafsir, ulama tadabbur kata al-musbatu lahum huna an-nutqu, yang Allah Taala isbatkan percakapan puak-puak batu di sini, iaitulah Allah Taala dia bagi dia bercakap bitakzibil musyrikin, nak membohongkan dakwaan puak-puak kafir, penyembah-penyembah berhala ni, bahawa kamu bohong, tak ada. Adapun yang dinafikan dalam suratul Kahfi, fada'auhum falam yastajibu lahum, nafi puak berhala ni bercakap, berijabah menjawab soalan, ai ijabatu ila syafa'ah. Apabila puak kafir minta nak suruh berhala ni bagi syafaat pada dia, menolak azab daripada dia, maka ketika itu berhala tak mau bercakap. Fala tanafa, tidak ada percanggahan di antara ayat yang mengatakan dia bercakap dan ayat yang tidak menjawab permohonan. Sebab apa? Nak jawab macam mana? Dia pun duduk dalam neraka kan. Macam mana dia nak jawab? Jadi dia tak boleh nak jawab, berhala batu tak boleh nak jawab, kayu tak boleh nak jawab. Tapi bila puak-puak kafir ni kata mu aku sembah, dia nafilah, tidak ada sembahan. Itu yang pertama. Timbul lagi soalan yang kedua. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran ini waquduhan nas wal hijarah, fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah uiddatil kafirin. Takutlah kamu daripada masuk neraka yang bahan bakarnya daripada manusia dan batu-batu. Al-Imam Ibnu Katsir kata, adapun puak-puak dalam tafsir dia kata ammal waqud ni maknanya bahan bakar, benda yang dicampur dalam api untuk nak menguatkan api lagi, memanaskan api itu. Ini beratlah. Maka Allah kata innakum wama ta'budun, dan apa yang kamu sembah daripada Allah min dunillah, lain daripada Allah, hasabu jahannam, menjadi bahan bakar neraka jahannam. Kecuali yang mereka sembah seperti penyembah Isa, dia kata Isa anak Tuhan. Yang menyembah Uzair, dia kata Uzair ibn Allah, maka ini tidak masuk. Sebab apa? Sebab mereka telah melarangnya atas dunia dulu. Mu jangan, aku bukan anak Tuhan, aku Abdullah wa Rasuluhu, maka dia tidak terlibat. Tapi yang lain-lain, sembahan lain, kan dalam hadis malam yang saya baca, yatba', semua orang ni akan ikut apa yang dia sembah atas dunia dulu. Maka timbul lagi soalan. Dia kata ya manusia tu jelas, manusia tu jelas lah sebab dia kafir, maka dia jadi bahan neraka jahanam. Tapi timbul lagi batu-batu tu dicampur juga dalam neraka, ma'a annaha la tazhar fiha hikmatul jaza. Dia tak berdosa, dia tak bersalah, dia batu, nak balas apa dengan dia? Ini hikmah. Kenapa Allah Ta'ala sebut? Al-Syekh At-Tahir Ibn Ashur dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir, dia kata apa? Hikmahnya yang pertama, an-nazalika tahqirun laha. Allah kata, hey manusia, mu sembah batu ni, tengok batu duduk sekali mu dalam neraka, tak boleh nak buat apa? Menghinakan sembahan itu. Hikmah yang kedua, nak menambahkan lagi hujah bahawa salah besar kamu, hei penyembah-penyembah berhala, hidup sembah batu, yang kamu anggap dialah pelindung kamu, dialah yang melepaskan kamu. Rupanya batu inilah menjadi sebab kamu kena azab, menjadi sebab kepada azab seksa kamu. Ini kata At-Tahir Ibn Ashur. Kata di Ar-Razi, dia kata sebab apa Allah Ta'ala kembarkan dalam ayat ini. Allah Ta'ala qarana di antara manusia dengan batu menjadi bahan bakar. Sebab dia kata, sebab yang pertama dia kata batu ni dia panggil kibrit, al-kibritul ahmar. Batu belerang ni memang kuat, dia punya bahan bakar tu lagi dahsyat, lagi dahsyat. A'azanallahu minha. Kita minta Allah Ta'ala
selamatkan kita. Yang kedua, nak bagi tahu kepada puak kafir bahawa hinanya kamu, benda yang kamu anggap penyelamat, dia juga sekali dengan kamu duduk dalam neraka. Kita kata wal iazu billah. Baik, jelaslah kita di sini. Jangan pula kata kenapa Allah Taala seksa batu sedangkan dia tidak ada taklif. Kita kata memang batu tak ada taklif, tetapi Allah Taala nak hinakan benda itu untuk menghinakan golongan yang menyembah batu, menyembah berhala, menyembah kubur-kubur, supaya mereka ini ingat bahawa apa yang kamu minta itu tak ada kuasa. Baiklah para jemaah sekalian, ini itu tambahan kepada perbincangan kita pada ayat yang lepas. Kita balik kepada ayat kita pada pagi ini, iaitulah ayat untuk memperbetulkan akhlak dan adab. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Ayat 90. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh berlaku adil dan berbuat kebajikan. Para jemaah, kita kena tengok dua benda yang berbeza, al-adlu wal ihsan. Yang ketiga, serta memberikan bantuan kepada kaum kerabat. Memberi bantuan kepada siapa? Kaum kerabat, beri bantuan kepada anak-anak kita. Ini dia panggil, ayat ini menunjukkan kepada ibu segala kelebihan, makarimul akhlak, akhlak yang mulia. Dan Allah Ta'ala juga memberi amaran wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh, iaitu Allah Ta'ala larang kamu daripada perbuatan-perbuatan fahsya. Fahsya ni perbuatan keji yang berkait dengan zina, rogol, liwat, benda-benda yang pergi kepada maruah diri, itu dipanggil fahsya. Al-munkar, semua benda mungkar, rasuah, riba, apa benda ni, itu semua mungkar. Wal baghi, serta melakukan kezaliman. Kadang-kadang fahsyat dengan mungkar ni dia buat dia zina dua orang. Tapi kalau kata al-baghyu, ini kezaliman, dia buat terlibat dengan banyak perkara, banyak pihak, kata orang. Allahu akbar. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Allah mengajar kamu dengan suruhan dan larangannya ini supaya kamu mengambil peringatan mematuhinya. Baik para jemaah sekalian, panjanglah para ulama tafsir berhenti di sini untuk tadabbur, untuk memahami apa kearahan Allah Azza wa Jalla yang besar ini. Dikumpul dalam ayat ini, satu ayat jadi kumpul banyak perkara. Dia panggil taklif, keberatan syarak, fardu yang sunat. Kaitan dengan akhlak, akhlak dengan kita, akhlak dengan Allah, akhlak dengan orang lain. Dan adab secara umumnya merangkumi di dalam ayat ini. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Baik, sebelum kita pergi kepada tafsir panjang-panjang, tuan-tuan tengok je tafsir Pimpinan Ar-Rahman yang kita baca ni, nota 576, panjang sekali di sini. Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita berlaku adil dalam segala perkara. Sebab itulah umat Islam disifatkan oleh Allah Azza wa Jalla ummatan wasata. Ummatan wasata, yakni umat yang adil, yang duduk di lorong tengah. Lihat penjelasan 54, kita dah bincang tentang syarah ayat ini. Ummatan wasata, dalam tafsir pimpinannya dia guna nombor, dia tak guna muka surat. Jadi para pelajar boleh tengok balik nombor 54, nota kaki 54 dulu. Tuan Syekh kita telah hurai kepada kita tentang maksud ummatan wasata. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Ini tafsir yang antara yang baik lah. Muka surat nota kaki 54, muka surat 45. Ummatan wasata bermakna umat pilihan lagi adil, juga bermakna umat yang pertengahan.
Pertengahan makna tidak menyimpang ke kanan, tidak pergi ke kiri, dia duduk di atas siratal mustaqim. Tidak melampau dan tidak cuai. Menarik dia punya huraian. Tuan-tuan tengok balik di Nota 54. Karena itu bila kita mari cakap tentang wasatiyah, kita cakap wasatiyah ni maknanya orang yang berlaku adil, orang yang ihsan, orang yang melaksanakan syariat Allah. Bukan wasatiyah tu kita pakai cakap saja kita ni hidup atas wasatiyah kan? Tapi tak seimbang di antara dunia dengan akhirat, tidak seimbang di antara menjaga agama dan juga perkara-perkara yang menuntuhkan agama. Kita kata itu tidak wasatiyah. Wasatiyah itu maknanya orang yang adil. Baik, tengok nota kita 576. Diperintahkan juga menjalankan dasar ihsan berbuat kebaikan, yakni segala perkara yang dilakukan, sama ada mengenai ibadat atau lainnya, hendaklah dilakukan dengan sebaik-baiknya dan dengan sempurna. Ihsan juga bermakna memberi pertolongan kepada orang lain yang memerlukan pertolongan. Itu dipanggil ihsan. Membalas budi orang dengan sebaik-baiknya, ihsan. Dan memaafkan kesalahan orang yang dilakukan kepada kita, itu dalam kategori ihsan. Perintah yang ketiga dalam ayat ini ialah hendaklah kita membantu kaum kerabat yang memerlukan bantuan, kerana mereka lah yang perlu diutamakan. Kita jangan duduk nampak orang lain NGO sana, oh saya ni NGO sana NGO sini, tapi anak-anak di kampung terbiar. La, itu nama dia tidak ihsan, itu nama dia kecuaian. Baik, itu 3 arahan. Kita berpindah kepada 3 larangan. Di samping itu kita dilarang daripada melakukan perkara-perkara yang keji, yang termasuk dosa-dosa besar seperti perbuatan zina, liwat, rogol dan sebagainya. Dan dilarang daripada melakukan segala perbuatan yang mungkar. Mungkar tu semua perkara. Jangan pasal tu lagi ni bila kita bercakap tentang ayat ni, ada orang yang mari tegur, ustaz tak bercakap pun tentang rasuah, tak bercakap pun tentang. Kita kata subhanallah, kita duduk bercakap tentang hari ni ada satu laman web yang duduk iklankan, apa dia panggil surga benda macam-macam ni, duduk iklankan benda mungkar. Oh, dia kata duduk sibuk dengan benda ni, tak sibuk tentang rasuah. Kita kata saudara, mulut ada satu, lidah ada satu. Bila kita bercakap satu tajuk, janganlah rempuh tajuk lain, barulah kita fokus. Ini dia panggil puak itu komen netizen ni, kalau kita dengar buah dia tak berjalan kita. Kita bercakap tajuk ni lah dulu. Habis ni kita pergi ke rasuah. Habis rasuah jangan lupa kita pergi ke riba. Pasal itulah kita kata tidak wasatinya kita, tidak adilnya kita bila kita bercakap nak rempuh semua tajuk. Kita kata itu tidak adil. Al-adlu wal-insaf wal-adli, al-adlu wal-insaf, iaitulah kita bercakap tajuk satu-satu, bincang satu-satu isu, sudah baru kita pergi yang lain pula. Baik, tengok dalam ayat ini Allah Ta'ala asingkan 3 perkara. Fahsya ni biasanya benda keji yang terlibat dengan peribadi, terlibat dengan maruah diri, itu dia panggil al-fahsya. Kullu syai'in mustaqbah, maknanya benda yang keji. Bila kita tengok orang ni nampak jijik dia, nampak kotor, itu dia panggil fahsya. Dia ni penzina ni, dia ni itu dia panggil benda fahsya yang disebut di sini. Baiklah para jemaah sekalian, mungkar semua benda yang terlibat dengan dosa itu mungkar. Sama ada mungkar besar, mungkar kecil. Tengok kategori dosa. Kita nak tahu macam mana kategori dosa. Seorang imam, nama dia Imam Az-Zahabi, Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, dia tulis sebuah buku nama dia Al-Kabair, dosa-dosa besar. Tuan-tuan beli kitab dosa besar ni, alhamdulillah ada 76 dosa. Ana ada syarah di masjid kita ni, tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube, tajuk dia dosa besar. Ada beberapa puluh siri, dalam 60 siri ke berapa lebih kurang. Kita syarah semua kitab 70 dosa besar ini. Kemudian wal bagh,
Nah, apa dia? Dia ni perkara mungkar keji serta syarak melarang perbuatan al-baghyu dengan makna pencerobohan, melakukan kezaliman kepada orang. Baik. Ulama tafsir kata al-adlu, orang yang adil itu apa dia? Tanda ini kategori pembahagian huraian yang kedua Ibnu Atiyah rahimahullah. Dia kata al-adlu iaitulah kita melakukan benda yang fardu, benda yang wajib. Sama ada dari sudut akidahnya, dari sudut syariatnya, dari sudut kita dengan hak-hak manusia kita jaga, menunaikan amanah, meninggalkan kezaliman, memberikan hak setiap orang hak dia, itu dia panggil al-adlu. Adapun al-ihsan, ihsan tu maknanya kita buat benda yang sunat, yang digalakkan kita melakukannya. Contohlah saya kata gini, kita ni ada harta, kita tunai zakat, hadza huwal adlu. Saya ada isteri, ada anak, saya telah menunaikan tanggungjawab saya, nafkah isteri, anak-anak, itu al-adlu. Tapi oleh kerana saya ni ada duit, saya juga telah pun memberi bantuan musaadah kepada orang yang memerlukan, sedangkan tak wajib kepada kita, tapi kita telah menjalankan tugas itu dia panggil al-ihsan. Al-ihsan. Ana suka tengok satu analogi yang pelukis kartun buat. Ada 2-3 orang pergi nak tengok benda, nak tengok bola ke apa, tapi depan dia tu ada dinding besar, tembok besar. Yang pergi tu ada pak cik, ayah tinggi, anak dia, abang dia besar tinggi, adik dia kecil. Maka dari sudut persamaan, ayah ni beri setiap anak 3 keping batu, 3 keping batu bata, kan, 3 keping batu bata. Jadi abang siapa tak tengok sebab dia tinggi, adik dia tak nampak. Itu dia panggil tidak adil. Dalam Islam kata persamaan bukan semesti adil. Persamaan tidak semesti adil. Adilnya macam mana? Adilnya oleh kerana abang dia cukup dengan 3 batu bata, dia sudah nampak sebelah sana, adik yang kecil kita bagi 6 baru nampak. Itu dia panggil al-adl. Maka Islam tidak memberi al-musawah, semua benda sama saja lah. Contohnya dalam bab pusaka, kenapa anak laki-laki mendapat 2 bahagian, anak perempuan 1? Oi, dia kata kami menuntut al-musawah, menuntut persamaan hak. Ayah sama, ibu sama. Kenapa yang perempuan dapat 1, laki-laki dapat 2? Allahu Akbar. Ini otak liberal yang tidak mau mengorek, mengkaji al-adlu wal ihsan yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Dalam buku yang saya terjemah ni, tuan-tuan cari buku ni, menarik, nama dia Keindahan Islam, Mahasinul Islam. Buku ni sangat menarik. Sebab apa? Dalam buku ni kita sebut tentang apa sebab perbezaan yang berlaku di antara laki-laki dan perempuan dalam bab pusaka. Perempuan bantah, dia kata kenapa laki-laki boleh kahwin 4, kenapa perempuan tak boleh ke suami 4? Penat kita nak jawab. Tuan-tuan baca dalam kitab kita Keindahan Islam ini, insya-Allah terjawab sebahagian daripada kekeliruan yang ditimbulkan oleh masyarakat. Maka baru kita nampak bukan adil tu mesti sama. Al-adlu iaitulah al-insaf wal ihsan. Kita beri mengikut keperluan. Anak kecil kenapa nak bagi sikit, bagi banyak duit? Dia baru nak minum, dia baru nak beli aiskrim, coklat. Tapi anak yang sudah besar, dia perlu kepada alat-alat pelajaran, dia perlu kepada macam-macam keperluan. Maka kita kata ini kena beri banyak. Persamaan tak semestinya adil, tetapi dalam Islam mengajar kepada kita adlu wal ihsan. Makna adil itu buat baik, menunaikan tanggungjawab. Ihsan itu membuat kebajikan. Masya-Allah. Jelas dalam ayat kita di sini Allah Ta'ala ajar kepada kita beberapa perkara yang mesti kita kena buat. Baiklah. Allahu Akbar. Perbincangan tentang al-adlu wal ihsan ini sangat besar. Kemudian Allah Ta'ala sebut, jangan lupa orang yang utama yang patut diberi keutamaan siapa dia? Wa itaizil qurba. Wa itaizil qurba, iaitu kita beri kepada orang yang dekat dengan kita. Keluarga yang paling rapat, utamakan mereka dulu. Jangan pergi jauh-jauh.
Kita ni kadang-kadang treble sana, treble sini, hari-hari update Facebook, tapi orang sebelah rumah kita, jiran tetangga kita terlupa kita nak bagi telur, nak bagi beras kat dia. Kan? Ini masalah. Ada seorang sahabat kata NGO, dia kata dia pergi jauh bagi barang musaadah PKP. Tengah-tengah duk bagi musaadah, masuk SMS, jiran tetangga dia minta makanan, menangis saya. Dia kata saya lupa rupanya, tidak adil saya, tidak ihsan saya, sebab kita nampak yang jauh tak nampak yang dekat. Allahu Akbar. Ini Allah SWT peringat kepada kita. Maka dalam ayat Al-Ihsan ini sangat besar. Kerana itu para ulama meletakkan di akhir khutbah kita setiap minggu, elok, kita kata elok, bukan syarat, bukan rukun khutbah, kena baca ayat ni. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan ibadallah. Bila mari khatib kata ibadallah, hak tidur pun celek dah. Sudah ada khutbah tu. Tujuan dia kata ibadallah tu, hamba Allah celek mata. Aku nak baca ayat ni. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa aufu bi'adillah. Ada setengah imam dia baca sampai ayat wa aufu bi'adillah. Maknanya yang penting, kalau kita ingat setiap minggu kita duk baca ayat ni, Allahu Akbar, tuan-tuan dan puan-puan, saya boleh bayangkan bagaimana harmoninya dunia, bagaimana aman damainya hidup kita, bagaimana masyarakat berada dalam ketenangan, kebahagiaan. Sebab apa? Sebab masing-masing menunaikan tanggungjawab, masing-masing melaksanakan tugas, masing-masing menjauhkan diri daripada mana? Daripada perbuatan yang tidak baik. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Jadi beberapa ayat yang berkaitan, tuan-tuan tanda, tentang ayat Al-Ihsan ini dalam surah Al-Baqarah 195 Allah kata wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Buat baiklah kamu, kerana Allah Ta'ala suka kepada orang yang melakukan kebaikan. Dalam ayat surah An-Nisa ayat 36, Allah detailkan apa yang diijmalkan di ayat. Dalam ayat ni 3 perkara, tapi dalam surah An-Nisa ayat 36 detail. Tengok tuan-tuan tanda, yang ada Quran tu buka. Wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a. Yang pertama tauhid, sembah Allah jangan syirik. Wa bil walidaini ihsana, kepada dua ibu bapa ihsan, buat baik. Anak-anak kita dengan ibu bapa bukan semesti buat baik tu bagi duit. Kadang-kadang mak kita ni dia bukan nak duit, dia sudah ada duit, dia nak kita tegur dia, dia nak anak bui kasih sayang, tunjukkan kemesraan, manja kita dengan mak ayah. Itu dipanggil ihsan. Ada setengah ibu ni, dia telefon yang ke anak dia, dia call, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, apa khabar, baik, makan dah, makan, dia letak telefon. Sebab apa? Sebab anak dia banyak hari tak call. Subhanallah. Tengok ibu-ibu, makcik-makcik, ingatkan anak telefon. Musim-musim PKP lagi ni lagi. Kemudian Allah sebut wa bizil qurba wal yatama wal masakin. 3 kategori orang memerlukan. Wal jar, ini sebelah rumah kita, jarizil qurba wal jaril junub was sahibi bil jam, kategori jiran. Ada kata jiran 40 tangga, ada yang macam-macam. Wabnis sabil, pengembara yang terbekalan. Wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Ingat, Allah Ta'ala tak suka orang yang sombong. Ada harta sombong lah, nak ada harta al-ihsan. Ayat An-Nisa 58, innallaha ya'murukum an tu'adul amanati, sampai kepada ayat antahkumu bil adli. Satu. Baiklah, beberapa ayat yang sangat panjang. Kalau kita pergi, kita tak bergerak di sini para jemaah sekalian, sebab menariknya perbincangan yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Kemudian ingat, dalam Islam ni seimbang. Dalam tauhid, kita dah bincang dalam beberapa siri yang lepas. Allah kata apa? U'budullah wajtanibut taghut. Sembah Allah, jauhkan diri daripada taghut. Mesti ada dua. Sembah Allah,
jauhkan diri daripada tagut. Kalau tidak, tak sempurna, tak lengkap kita punya perjalanan. Sama juga bila mau buat baik, al-adlu wal ihsan, mesti meninggalkan al-fahsya wal munkar. Tengok Allah kata apa? Ada orang ni baik, oh kita tengok dia Masya Allah, kalau duduk atas masjid, wali, manifestasi jelmaan wali dalam masjid kita, dengan baju putih serbai 2-3 lapis, apa ni, tasbih hok ikat lengan lagi ada, hok sakut tekak lagi ada, tasbih bergerak. Oh dia panggil manifestasi wali. Kan dalam kepala kita orang Melayu ni, kalau wali gitulah pakaian dia dah. Dia keluar daripada masjid, selipar dia sepak ke budak, jatuh dalam parit. Apa yang jatuh? Capa dia jatuh dalam parit. Begini cakap pinggang, bahasa menata gila, mana buta selipar, mana wali? Akhlak. Kadang-kadang kita tengok orang biasa ya, tapi tak ada mulut, tak pernah bercakap tentang orang, tak pernah maki orang, tak pernah. Kita kata hadza huwa min auliya'illahi salihin. Ni wali Allah Taala. Jangan tengok penampilan, kita tengok kepada amalan. Maka dalam ayat ini Allah suruh berjaga al-adlu wal ihsan wa ita'izil qurba, dan Allah Taala larang daripada menghampiri, melakukan perbuatan mungkar, fahsya dan segala bentuk kezaliman. Tak usah duk tunjuk warak lah kita, tak usah duk tunjuk hebat lah kita, tak usah duk buat kosmetik pakaian lah kita, kalau kita masih bergeluman dengan dosa-dosa maksiat. Sebab itulah anak rasa sedih. Di antara fenomena yang kita takut di zaman kita gini, ada sebahagian penceramah mengajar kitab tasawuf, hikam, minhajul abidin, mengajar orang pemari lah nak dengar, tapi mulut busuk, cerca orang tu, maki orang ni, hina orang ni. Kita kata tasawuf hazah. Ini bukan tasawuf, ini tasawuf nama dia. Allahu Akbar. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala larang kepada kita supaya apa dia? Supaya berhenti daripada perbuatan mungkar dan maksiat. Dalam hadis, tanda tuan-tuan, hadis yang diriwayat oleh Abi Bakrah. Abi Bakrah ni dipanggil Nufai ibnul Harith radhiyallahu anhu, terkenal dengan Abu Bakrah sebab dia turun daripada tembok Taif tu dengan tali. Kalau kita nak turun dari telaga kan, ada yang bulat tu, yang duduk pusing tali tu, bahasa Arab kata bakrah, orang Kelantan kata buah pe, orang Malaysia kata apa ni yang bulat, yang kita kara air tu. Carilah apa makna pun. Dia kata apa? Dia dengar Nabi SAW bersabda, ma min zambin ajdaru an yu'ajjilallahu li sahibihi al-uqubah fid dunya. Tidak ada mana-mana dosa yang sepatut Allah Ta'ala segerakan seksa di atas dunia, ma'ama yaddakhiru lahu fil akhirah, bersama dengan apa yang Allah Ta'ala sediakan azab di akhirat, minal baghyi wa qati'atir rahim, daripada sifat zalim dan memutuskan hubungan silaturahim. Dua dosa orang zalim pada orang. Ingat, ke dalam syair kata la tazlimanna idza ma kunta muqtadira, mu jangan zalim kalau mampu. Matamu tidur, mata kita duduk tidur kerah-kerah. Wal mazlum, orang yang kena zalim sedang bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Panah malam tidak salah, waktu kita duduk tidur, orang mazlum, orang yang kena zalim berdoa ya Rabbi ya Rabbi. Dalam hadis Nabi kata Allah Ta'ala berjanji, aku akan tolong orang yang zalim dizalimi walaupun beberapa ketika. Subhanallah, jangan main-main. Hadis ini dikeluar oleh akhrajahu Abu Daud wa Tirmizi dan lain-lain dengan sanad yang sahih. Ingat para jemaah sekalian, bahaya dua dosa ni, zalim pada orang, putus hubungan kekeluargaan, ini perbuatan yang bahaya. Ibnu Katsir kata al-fawahish, benda yang keji tadi, al-muharramat, benda yang keji itu benda haram, sama ada kita nampak atau tak nampak. Mungkar, perbuatan yang nampak. Nampak.
Allahu akbar. Kan itu dalam suratul A'raf Allah kata apa? Qul innama harrama rabbiyal fawahish ma zahara minha wa ma batan. Al-Bukhari kata al-fahsya, fahsya ni benda yang terlalu cuai kita daripada melakukan yang bercanggah dengan al-ihsan. Banyaklah kalau kita nak ambil daripada kata-kata para ulama tafsir di sini sangat panjang. Baiklah para jemaah sekalian, oleh kerana masa kita pun terhad dan al-ihsan ini satu perkara yang sangat penting dalam perbincangan kita, maka kita pergi kepada faedah daripada ayat ini, ayat tentang al-ihsan. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan, kata di ulama tafsir, al-ihsan fawqal 'adli. Ihsan tu lebih daripada adil. Mana adil itu hak wajib, ihsan atas lagi. Kita kata masya-Allah. Kerana orang adil ni orang yang beri hak. Artinya kalau orang kita berhutang dengan orang duit 1,000, cukup masa saya pergi bayar 1,000, itu nama dia adil, sebab kita dah bayar hak dia. Tapi tidak ihsan. Oh, kalau gitu ihsan apa dia? An yu'ti akthar ma alaih. Saya bayar duit dia 1,000, saya bawa lagi buah durian, tengok musim durian ke mangga ke nasi mandi ke, tuan, oleh kerana tuan telah buat jasa baik dengan saya bawa nasi mandi, tempah nasi arak 1 talam, itu ihsan. Ustaz, saya belajar dalam bab fiqh, siapa dia bagi hutang kepada orang minta lebih riba, kita kata na'am, sahih. Saya tak minta lebih, saya minta 1,000 duit saya. Tapi orang yang bayar duit tu bersifat ihsan, dia yang bawa tanpa syarat, itu sah. Kita kena beza di antara buat syarat dengan tanpa syarat. Tanpa syarat itu nama dia ihsan, itu dipanggil ihsan. Baiklah, apa lagi yang kita kata al-ihsan? Para ulama tafsir kata apa? Allah Ta'ala sebut di sini beberapa jenis kebajikan, al-adlu wal ihsan. Dan juga oleh kerana adil dengan ihsan ini sangat dituntut dalam Islam, maka Allah Ta'ala bagi selalu siapa orang yang patut kamu utamakan, iaitulah ita zil qurba. Jangan lupa al-ihsan itu dimula dengan siapa? Dimula dengan anak beranak, dimula dengan keluarga kita, jangan mula dengan orang lain dulu. Masya Allah, tabarakallah. Dalam buku yang saya terjemah ni ada satu kisah menarik, tuan-tuan. Nama dia kisah seorang orang panggil orang bijak Arab. Orang bijak Arab ni nama dia Aktham bin Saifi. Aktham bin Saifi ni orang yang hebat, orang yang bijak. Bila dia dengar Nabi kita diutuskan oleh Allah Azza wa Jalla, dia kata dia pun nak pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak pergi jumpa lah. Pengikut dia kata, Aktham, mu jangan pergi. Tuan ni orang dikenali, kalau mu pergi orang kenal. Nanti orang Mekah kepung awak tak pernah jumpa Muhammad. Sebab orang Mekah ni bila mana-mana orang luar mari, dia akan sekat, mu jangan jumpa Muhammad, itu orang ada masalah. Aksam kata tak apalah, kalau macam ni dia hantar 2 orang utusan dia supaya pergi jumpa Nabi. Orang yang tidak dikenali, jadi orang tak kenal biasa. Sampai di Mekah, mereka 2 ni pergi cari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata mau pergi jumpa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pergi tanya siapa dia. Soalan yang kedua, apa ajaran kamu bawa? Masya-Allah. Jadi marilah 2 orang utusan ni jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, anta Muhammad? Iya. Naam. Siapa dia kamu? Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tentang ana Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Dia sebut keturunan dia, tak lebih daripada itu. Mana Nabi sebut keturunan dia aja. Dia tak sebut aku ni gini-gini, besar diri, tak ada. Baik. Soalan yang kedua, apakah ajaran Tuhan? Apa ajaran Tuhan bawa? Nabi baca ayat ni. Baca ayat ni. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar
kata di Waqi Aqsam, a'id, ulang balik, aku nak ingat. Orang Arab ni tak tulis. Zaman kita gini, sabar sekejap, cari handphone dulu tak, buka dia punya rakaman. Orang dulu tak ada, otak dia berjalan, ulang balik sampai dia ingat ayat. Dia kata cukuplah Muhammad, kami balik. Bila dia balik, dia cerita kepada Aqsam. Aqsam kata, tak ada nak bangga-bangga keturunan, tak ada. Nabi sebut je, dia kata ini memang orang baik. Ajaran dia mengajar kepada makarimul akhlak, kepada akhlak yang mulia. Aqsam kata, kunu ra'isan wala takunu mar'usan. Kita kena cepat ikut Muhammad, biar kita duduk orang atas, jangan jadi orang yang kemudian. Pasal itulah, orang bila kita dengar benda baik, kita buat terus, orang ni lebih baik daripada orang yang duduk mepeh. Orang Kelantan kata mepeh, maknanya duduk melelau sana sini, tengok orang ramai, orang ikut baru kita ikut. Itu lambat. Maka tak lama lepas itu, ketika hampir wafat, Aqsam berkata, saya berpesan pada kamu agar bertakwa kepada Allah dan berkukuh hubungan silaturahim. Maknanya dia kata cepat kita ikut Muhammad sebelum lain. Kita kata ayat ini Masya Allah Tabarakallah, karena itulah asas kepada perbincangan dalam kitab saya ni. Keindahan Islam ini cukup besar. Baiklah kita simpulkan ayat yang kita baca di sini. Para jemaah sekalian, ulama tafsir kata ayat ini, innallaha ya'muru bil ihsani, hazil ayat jama'at ahkaman kabira katsirah. Ayat ini telah mengumpul banyak hukum hakam yang banyak, mengandungi arahan dan mengandungi larangan. 3 arahan, 3 larangan. Ajma'u ayatin fil Quran lil hasi 'alal masalih kulliha. Ayat yang mengumpulkan tentang maslahah dan juga ayat yang mengumpulkan tentang larangan dan kerusakan. Allahu akbar. Kata seorang sahabat, salah seorang ulama tafsir di kalangan sahabat, nama dia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia kata, inna ajma'a ayatin fil Quran, ayat yang mengumpulkan tentang adab dan akhlak dalam Quran ini terdapat dalam suratun Nahli, ayat yang kita baca ini, iaitu ayat innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, ayat 90. Tanda tuan-tuan, ini kata-kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Abdul Razak dan lain-lain. Kata Al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala, dia kata apa? Dia baca ayat ini, dia baca ayat innallaha ya'muru bil adli wal ihsan sampai ke akhir ayat. Kata Hasan Basri, innallaha azza wa jalla, tulis kata-kata Hasan Basri, innallaha azza wa jalla jama'a lakumul khaira kullahu, Allah Ta'ala telah kumpulkan kebajikan seluruhnya, wasyarra, dan kejahatan seluruhnya, fi ayatin wahidah, dalam ayat yang satu. Fa wallahi, kata di Hasan, ma tarakal adlu wal ihsan, Allah Ta'ala tak tinggalkan daripada al-adlu, yang perdunya, yang sunatnya daripada ketaatan pada Allah, illa jama'ahu, sudah terdapat dalam ayat ini. Maknanya ayat ini boleh ya kita kumpul, dan juga untuk meninggalkan maksiat dan munkar juga cukup dengan ayat ini. Kita kata Masya Allah Tabarakallah. Asar ini dalam Al-Baihaqi, dalam Syu'abul Iman, ada sebuah kitab yang ditulis oleh Ad-Durar Saniyah, 4 jilid kitab, nama dia Mausu'atul Akhlaq. Menarik, 2 jilid akhlak, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba, 2 jilid lagi wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Menarik tuan-tuan, anda dah baca sebahagiannya dalam siri kuliah kita di bawah tajuk penyakit umat. Tuan-tuan tengok dalam siri penyakit umat. Kita tutup perbincangan kita untuk ayat ini, iaitulah agama Islam ini bukan semata-mata agama yang musawah, persamaan, sekadar human right, sekadar orang panggil sama je, tapi Islam dinu adlin, Islam agama adil, memberi setiap orang hak masing-masing, dan juga al-ihsan, melakukan segala bentuk kebajikan. Allahu akbar. Setakat itu dulu yang kita dapat bincang pada kali ini. InsyaAllah ayat tentang sifat yang seterusnya orang yang insaf dan adil ini, iaitulah dalam ayat 91. Kita sambung dalam siri akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.